Assalamualaikum dan salam negaraku Malaysia. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, para hakim yang menegakkan tunjang keadilan serta para hadirin yang kasihi sekalian. Pada pagi ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita menarik yang berjudul Bacakan Cerita Ini, Papa. Pada malam itu, aku benar-benar sibuk. Selepas solat Isyak dan menikmati hidangan, aku terus menuju ke meja kerja untuk menyiapkan kertas kerja yang bakal dibentangkan esok hari. Ketika baru nak mula membuat kerja, anak tunggalku Farisha yang berusia 6 tahun datang menghampiriku dan membawa sebuah buku. Papa, tolong bacakan cerita ni. Bagus tau, cerita pari-pari. Isya nak dengar. Omelnya sambil memberi buku gambar tu kepadaku. Buku baru ke? Aku bertanya tanpa sedikit pun menoleh ke arah Farisha. Dia mengangguk lantas memberitahu buku itu telah dibelinya pagi tadi. Papa tengah sibuk. Lain kali boleh tak? Saya memujuk. Terus Farisha memasang muka memperjelaskan rasa kecewanya. Tetapi aku benar-benar sibuk. Bolehlah Papa, sekejap je. Cerita ni menarik. Farisha merengek dan enggan mengalah. Kan Papa kata Papa sibuk. Suruh Mama baca. Mama basuh pinggan. Alah, bacalah. Sekejap je Papa. Rengek Farisha lagi sambil hentak kaki ke lantai. Nyata, dia tidak mahu mengalah. Budak ni tak faham bahasa ke? Pergi sana! Jerkahku. Dengan nada yang sebab, dengan muka yang sedih, Farisha beredal sambil menoleh ke arahku. Dengan suara yang tersekat-sekat, dia berkata, nanti, Papa, bacakan cerita ni kuat-kuat pada saya, Papa. Aku hanya memandang tajam ke arahnya. Tangannya tak lepas memegang buku tersebut. Mungkin juga dia faham aku terlalu sibuk. Pada minggu berikutnya, sedang kami sekeluarga menikmati sarapan bersama, aku perhatikan buku itu masih dipegangnya. Mama dah bacakan. Seronok Papa, kata Farisha. Aku mengangguk sambil tersenyum. Bila pula Papa nak bacakan? Tanya Farisha. Mama dah bacakan. Baguslah tu, balasku. Mama baca perlahan. Nanti Papa bacakan kuat-kuat ya, kata Farisha. Aku mengangguk. Selepas bersarapan, aku terus mengambil surat khabar. Helai demi helai aku tetapi langsung tidak terfikir untuk menunaikan permintaan Farisha. Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat kuat di luar rumah. Konsentrasiku terganggu seketika. Bunyi apakah itu? Pintu pagar rumah digegar. Aku segera menjenguk. Jiran-jiran menjerit. Farisha dilanggar kereta, jerit seorang jiran. Aku panik tetapi sempat berfikir, bila pula Farisha keluar rumah? Tadi ada di dapur. Aku memanggil ibunya sebelum meluru keluar rumah. Sungguh perkabaran itu benar. Farisha terkulai di riba seorang jiran yang memberi bantuan. Aku terus memangku Farisha masuk ke dalam kereta yang bersedia memecut ke hospital. Darah membasahi pakaiannya. Nafasnya sesak. Isteriku meraung sekuat hatinya. Isya! 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 Aku memanggil-manggil namanya di pangkal telinganya. Dia kini berada di bangkuanku. Tatkala itu nafasnya tersekat-sekat. Papa! Mama! Isya takut. Isya sayang Papa.
Isya sayang Mama. Isya tak nak mati, katanya dalam suara dengar atau tidak sambil membuka matanya yang berlumuran darah. Aku kesat darah tersebut menggunakan tisu, tetapi darah kembali mengalir. Tangisan kuat isteriku itu membuat jiran terus memecut ke hospital. Setibanya di hospital, Farisha ditempatkan di unit rawatan rapi kerana keadaannya yang kritikal. Masuk hari yang kedua, keadaan Farisha tidak banyak berubah. Farisha tidak sedarkan diri dan terpaksa bernapas menggunakan alat pernafasan. Pada saat itulah aku merasa sangat bersalah. Pada petang itu, aku bacakan cerita pari-pari itu dalam suara yang kuat tetapi tersekat-sekat dihisih kata Farisha. Semakin kuat ku baca, semakin merumbai air mata. Kekesalan berlabuh. Tetapi segalanya telah terlambat. Mungkin Farisha tidak dapat mendengar jalan ceritanya yang sangat diminatinya itu. Masuk hari yang ketujuh, sebaik aku memula membaca, Farisha membuka matanya perlahan-lahan. Sebab bacaanku terhenti, air mataku mengalir deras. Aku mengusap lembut-lembutnya. Namun, beberapa ketika kemudian, Farisha memejam matanya buat selama-lamanya. Aku terdengar kata-kata Farisha yang mengucapkan terima kasih kerana dibacakan cerita itu kepadanya. Terima kasih, Papa. Nanti Papa bacakan cerita itu kuat-kuat pada Isya ya, katanya dengan sayung. Kata-kata Farisha masih tiang-tiang di telingaku sehingga ke hari ini, walaupun sudah setahun berlalu. Aku masih tertanya-tanya apakah sedikit perhatian oleh seorang anak terlalu mahal untuk diberikan oleh seorang lelaki yang bergelar ayah. Aku tidak dapat menjawabnya selain air mataku mengalir. Kisah Farisha sungguh meruntun perasaan. Sedih kan kawan-kawan? Pengajaran daripada cerita tersebut ialah ibu bapa perlulah memperuntukkan sedikit masa untuk melayan kerana anak-anak. Selain itu, penuhilah hasrat atau keinginan orang-orang tersayang. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Sekian cerita saya pada pagi ini. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.